Saya gelarkan imam ni makhluk hampir pupus, spesies terancam. Payah betul cari imam sekarang. Ada setengah surau ada, imam tak ada. Terutama surau kuartus kerajaan. Kalau surau Korea tu adalah sebab kita daftar dengan jabat agama. Kalau kuartus memang tak ada imam. Imam dia main tolak-tolak. Jadi orang kalau tak nak jadi imam, dia nak selamat, pergi surau pakai t-shirt semua. Manchester United, Liverpool, dengan anggapan kalau pakai t-shirt tak ada orang tolak. Sekali ada orang pakai jubah datang masjid, datang surau. Semua dah tunggu. Dia pula dah rasa macam orang pandang lain macam. Alamak. Dia pun pergi ambil air semayang. Kau main lama dia main air. Dia tak nak ambil. Macam mandi mayat lah. Jam dah 7.50. Tak komat-komat. Dah orang menunggu dia. Padan muka pakai jubah. Dia pun, jahanam aku malam ni jadi imam pula dah. Aku tak tahu sini tak ada imam. Dia pun buat selamba naik. Semayang sunat. 8 rakaat dia semayang sunat. Tak betul. Dia nak member tunggu lama. Tak kira kau semayang 20 baru aku tunggu. Pukul 8 tak semayang maghrib lagi. Sebab itu susah tuan-tuan. Imam ni benda rare sekarang ni. Jadi kalau imam pun susah, jadi pemimpin pun susah. Kita tahu kritik ya pemimpin. Tuan-tuan try sekali pegang sepenggal, tuan-tuan nak tahu. Makmum macam kami jadi imam, makmum kutuk tu biasa. Imam baca pendek ya. Lawan banyak baca pendek, anak aku boleh jadi imam. Dia dah start dah ngira duit tu imam. Makmum dia suka kira duit tu imam. Dia tak tahu time tu imam tak ada duit, kau tak nak tolong tanya pula. Time dia ada duit kau tanya sangat. Kalau imam baca panjang pun kena kutuk. Imam panjang baca syok sendiri ke tu. Tentang kadi datang kau main panjang mengilai. Dia kata kita mengilai pula dah. Ada dulu kes makmum kaki komplain. Imam baca semua tak kena. Baca panjang dia bantai, baca pendek dia bantai. Akhirnya imam fed up, letak jawatan. Orang pencen jenis tisu tuan-tuan. Kutuk banyak kali, letak jawatannya. Awaklah jadi imam, banyak cakap sangat. Ingat dia lawan besar jadi imam surau tu. AJK lah bising. Itulah yang engkau terlalu bising dah imam mengajuk. Siapa jadi imam? Kau lah jadi imam, banyak komplain. Aku pun 3 senawi juga. Boleh jadi imam, tolak jadi imam. Dia selama ni kaki komplain, suruh jadi imam. Sabbihisma rabbikal a'la. Terror lah baca sabbihis ni dah kira 3 senawi lah. Tapi sebab kau action sampai ayat wa yatajan dia batuk. Wa yatajan dia suruh soft pertama tolong sambung. Soft pertama yang belakang ni semua veteran pok ye. Mana dia hafalnya? Semua buat pekak lantak kalau imam aku tak tahu wa yatajan apa. Imam pun kalau dah tak ingat surah, tukar je lah channel lain. Baca je lah qul wallah ke apa yang ingat ya. Dia buat keras begitu ya. Wa yatajan wa yatajan 5-6 kali. Akhirnya ada satu makmum daripada belakang dia sergahnya imam. Wa yatajan rukuk je lah imam. Dia pun rukuk. Baru dia tahu. Dia terus menggagau rukuk, sujud, naik rakaat kedua, aku ni imam. Kenapa aku dengar cakap makmum astagfirullahalazim? Dia datang angin, dia nak marah. Dia cepatkan semayang. Habis semayang dia pusing belakang. Siapa suruh aku rukuk? Budak yang suruh tu rakaat kedua lagi lah. Ini imam gangster ni. Saya bawakan analogi cerita ini nak menggambar pada tuan-tuan. Ingat senang jadi pemimpin, susah. Tetapi ini beza orang Melayu. Melayu ni, kepiawaian orang Melayu dalam mencari dan memilih pemimpin tidak boleh diragui keberkesanannya. Sebab saya cerita di awal tadi, kita kan tamadun raja kita lama. Daripada kerajaan Funan, Champa, Langkasuka, bagai-bagai, menyebabkan kita pandai memilih pemimpin. Ada satu ungkapan rantaian syair saya nak kongsikan dengan tuan-tuan malam ini. Dia panggil syair nasib Melayu. Syair nasib Melayu ini syair lama, dikumpul kembali oleh Allahyarham Tenas Afendi tahun 1990. Syair ini dia susun selepas kejatuhan Kesultanan Melayu di sepanjang tebing Sungai Muar. Tadi saya ceritakan, lepas Melaka jatuh, Sungai Johor jadi pusat pemerintahan Kesultanan Melayu. Zaman itu
Kesultanan Melayu ramai, tapi semua jatuh kerana bergaduh. Sultan yang pertama, Sultan Alauddin Rayyan Shah. Dia Sultan Melaka yang ketujuh, mangkat diracun dan dia mangkat di Paguh tahun 1488. Makamnya masih ada sampai sekarang di Paguh. Tuan-tuan pergi ke Paguh, Masjid Sultan Alauddin namanya, ada makam Sultan Alauddin. Dia mangkat difitnah, mangkat diracun dan difitnah. Zaman itu pembesar istana dia bergaduh sesama sendiri. Zaman Sultan Alauddin Rayyan Shah ini. Akhirnya tuanku adalah orang rekomen dia kahwin dengan Tun Senaja. Tun Senaja ni anak Tun Ali, bendahara Melaka yang keempat. Tun Ali ni dia bukan Melayu. Tun Ali ni nama sebenar dia Bendahara Serinara Diraja Biraja Banua Kaling Manipurindam. Dia India. Dia ni anak kepada Baginda Manipurindam, orang kaya dari India, kahwin dengan Tun Rana Sendari binti Serinara Diraja Tun Pepati Besar. Jadi dia meninggal tahun 1456, digantikan oleh Tun Perak. Anak dia kahwin dengan Sultan Alauddin. Dan zaman tu orang Melayu, dia ada satu perangai, dia terlampau raih orang luar. Dia terlampau menganggung-anggungkan sangat orang luar. Kan orang kita kalau sambut tetamu luar biasa, senja gemilang, bayu pepuput, gogor kenanga, celah jerami. Besar hati kami menyambut tuan datang ke kampung kami. Capung, suka sangat. Orang putih datang, kita suka. Portugis datang, kita suka. Batu kecubung, warna ungu, ditatah belian, batu bermutu. Adat kami menyambut tetamu, hamparkan tikar, lebarkan pintu. Macam-macam lah. Jadi lepas pada tu, tuanku Sultan Alauddin, dia lantik dua orang jadi pegawai khas dia. Seorang nama Hang Siak, seorang nama Hang Isap. Dia lantik jadi sulit dia. Jadi pembesar-pembesar istana marah. Ini mana punya orang kau lantik jadi penasihat ni? Kami ni yang dah lama daripada akar umbi bekerja siang malam pagi petang, tiba-tiba time nak lantik penasihat, engkau mana mari punya penasihat. Jadi berlaku komplot antara Raja Ahmad, Bendahara Seri Maharaja, Tun Senaja, isteri yang kedua tadi, dengan Raja Mahmud, anak kepada Tun Senaja, campur dengan Raja Merlang. Raja Merlang ni adik Tun Senaja. Komplot nak melantik masing-masing anak dia jadi raja. Jadi Tun Senaja, dia lantik anak dia Raja Mahmud jadi raja, dia tendang je Raja Munawar. Raja Munawar ni anak sulung almarhum Sultan dengan Raja Fatimah, Melayu betul. Jadi bermulalah sejarah darah Sultan Melaka ada darah India ketika itu. Itu sejarah dia. Dia nak tolak anak dia jadi pemimpin. Bergaduh. Akhirnya bertumbuk dan berbunuhan. Sampailah kepada Sultan Tebing Sungai yang terakhir, Sultan Abdul Jalil Rayyan Shah yang keempat. Mangkat dibunuh juga. Di mana? Di Kuala Pahang. Yang bunuh dia Nakhoda Laksmana Nakhoda Sekam. Kononnya cerita fitnah, Sultan Abdul Jalil nak bina kerajaan daripada Pahang, nak serang Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah ataupun raja kecil yang ketika itu menambalkan dirinya sebagai Sultan Johor yang ke-12. Jadi kerana perebutan kuasa, fitnah memfitnah, pancas memancas, akhirnya berbunuh-bunuhan. Sejarah ini berulang balik ataupun tidak? Berulang lah. Cuma sekarang tak berbunuh-bunuh ya. Kalau boleh berbunuh lama dah peparang kita ni. Tak boleh nak membunuh ya. Dulu mereka tak larat nak bergaduh-gaduh. Kira perasap kerih, kira berlawan je lah. Cari tengah hutan mana-mana kita berlawan dulu. Berlawan dalam kem plekat pun ada. Silat dalam kem plekat. Macam-macam. Baik itu tuan-tuan, jangan ulang sejarah ini. Habis itu syair nasib Melayu, dia buat cerita tentang itu. Orang tua dulu disebut, pilih-pilih tempat mandi. Pertama teluk, kedua pantai. Pilih-pilih tempat menjadi, pertama elok, kedua pandai. Kalau nak cari pemimpin, pertama biarlah elok, yang kedua biarlah cerdik sikit daripada rakyat. Jangan lebih bodoh oleh kita pula lah. Imam kalau lebih bodoh oleh makmum, macam mana nak sembahyang? Makmum pula menegur je. Letih. Daripada Fatihah sampai rukuk, semua imam betul kan? Tak betul macam tu. Imam mesti lebih cerdik daripada makmum. Pemimpin mesti cerdik daripada rakyat.